Mat lazim harfi musaqqal dan mat lazim harfi mukhaffaf. Maknanya puan-puan bila sebut mat lazim, maka puan-puan dah banyak ke ataupun sikit baru belajar hukum mat? Dah banyak dah. Kalau sampai kepada mat lazim, bermakna sebelum ini puan-puan sudah belajar, sudah ulang kaji berapa belas hukum mat? 13 hukum mat. Banyak tu. Dan tak payah sebut lagi, nanti akan datang baru kita sebut. Dan minggu depan adalah minggu terakhir untuk Ustaz cerita berkenaan dengan hukum mat. Minggu depan ada rumusan, ada kesimpulan yang Ustaz nak bagi berkenaan dengan hukum mat. Jadi tolonglah hadir pada minggu hadapan. Lepas minggu depan, minggu satu lagi, 2 minggu akan datang, barulah kita masuk kepada perbincangan bab yang baru, namanya hukum ra. Nanti akan datang 2 minggu akan datang hukum ra, ya. Jadi sekarang ni kita masih lagi nak menghabiskan cerita hukum mat. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa untuk mat lazim harfi ni, Ustaz kena tulis something kat whiteboard supaya puan-puan lebih jelas, lebih clear apa yang dikatakan mat lazim harfi. Puan-puan sedia maklum bahawa pada minggu sudah, kita sudah pun masuk kepada mat yang ke-14, namanya mat apa? Namanya mat lazim sahaja. Tak ada panjang puan-puan, mula-mula pendek aja namanya, mat lazim sahaja, betul? Ingat tak carta dekat whiteboard yang Ustaz tunjuk minggu sudah? Silalah buka carta tersebut. Mula-mula Ustaz tulis apa? Mat lazim sahaja, tak ada mat lazim harfi ke kalimah, belum ada lagi puan-puan, ya. Okey, soalnya sekarang, apa makna mat lazim? Mat itu panjang, lazim itu wajib. Wajib itu apa? Memanglah wajib tu mesti. Mesti dengan wajib tu merujuk kepada apa? Harakat yang dibaca pada mat ini berapa je? Maknanya boleh ke kita baca 2? Tak boleh, ataupun 4-5. Puan-puan, itulah peraturan yang ulama letakkan dalam kaedah membaca hukum mat lazim. Jadi setelah itu, setelah kita faham mula-mula nama hukumnya mat lazim, maka selepas itu ulama pecahkan kepada 2. Satu dinamakan mat lazim kalimi. Sebut dulu. Yang satu lagi namanya mat lazim harfi. Okey, mat lazim dah tahu dah maknanya. Apa makna kalimi tadi? Kalimah. Apa dia harfi? Huruf. Okey, sekali lagi diulang. Apa makna kalimi? Kalimah. Kalimah itu merujuk kepada apa? Gabungan beberapa huruf. Gabungan. Bukankah Ustaz dah tulis dah minggu sudah di whiteboard, ya? Tinggal copy dan fahamkan. Puan-puan, itu maksudnya kalimi. Manakala harfi, apa makna harfi? Harfi itu adalah huruf. Huruf itu merujuk kepada apa? Bersifat tunggal. Yalah, huruf itu bersifat tunggal, merujuk kepada apa? Huruf rahsia di awal surah tertentu. Alhamdulillah. Apa yang puan-puan jawab tu serupa apa yang saya tulis dekat whiteboard minggu sudah. Alhamdulillah. Maknanya apa yang puan-puan salin tu betul lah tu. Alhamdulillah. Ustaz, ada ke pelajar salah salin? Ada. Lain ditulis, lain disalin. Ada perempuan, ya. Kadang-kadang pelajar tak nampak, jauh sangat duduk, tak nampak apa yang Ustaz tulis, ya. Okeylah tuan-tuan puan. Adakah setakat itu saja cerita mat lazim? Tidak. Tadi Ustaz kata, mat lazim ni ada 2. Kalimi dengan harfi. Puan-puan tahu tak, setiap kalimi dengan harfi itu dipecahkan kepada 2 pula. Betul? Maka lahirlah nama-namanya seperti ini. Pada minggu sudah, mat lazim kalimi ada 2 jenis. Yang pertama namanya sebut mat lazim kalimi musaqqal. Jangan lupa, ya, rujuk nota ini, puan-puan nampak tak 14.1 kan? Lepas tu 14.2 mat lazim kalimi mukhaffaf. Puan, tahu tak apa makna musaqqal? Musaqqal itu berat. Berat itu merujuk kepada tanda sabdu yang ada pada kalimah ini nanti. Manakala mukhaffaf itu pula maknanya apa? Ringan itu merujuk kepada tanda mati yang ada pada kalimah ini. Okey perempuan, dipendekkan cerita. Saya bukan nak ulang siaran tentang mat minggu sudah ni, sekadar nak ingatkan untuk diri tuan-tuan perempuan. Maklumlah, dah 7 hari 7 malam ni macam-macam benda yang berlaku perempuan. Kadang-kadang tak usah 7 hari 7 malam, 7 minit 7 second pun kadang-kadang kita lupa perempuan, ya. Jadi ni Ustaz nak dengar, sebelum kita berpindah kepada mat lazim harfi, Ustaz nak dengar contoh bacaan yang betul bagi mat lazim kalimi musaqqal. Boleh? Okey, puan-puan rujuk nota Ustaz. Kita ada contoh sebelah kanan dan kiri. Ustaz nak baca contoh sebelah kiri dulu. Boleh?
Baca contoh di bawah ni ya. Di bawah ada 3 contoh tu. Cuba dengarkan Ustaz contoh bacaan yang betul bagi mat lazim kalimi musaqqal. 1, 2, mula. Macam tak semua je pelajar baca tu. Cuba semua pelajar baca. 1, 2, mula. 1, 2, mula. Silakan. Barulah semua pelajar baca. Tadi sayu-sayu baca perempuan ya. Okey, perempuan sedar tak? Yang kita dok baca tadi adalah namanya kalimah. Kalimah ataupun kalimi. Apa makna kalimah? Gabungan beberapa huruf. Dalam kalimah tadi ada berapa huruf? Kiralah perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa huruf? Yang kita nampak lah, yang tak nampak tu lain cerita. Yang kita nampak ada 7 huruf. Perempuan, tahu tak? Gabungan 7 huruf itu tadi namanya kalimi ataupun kalimah. Jadi perempuan itulah namanya kalimah. Dan ini juga dinamakan sebagai mat lazim. Bila sebut mat lazim, di mana mat lazim yang kita kena baca? Pada dha. Maksudnya, di manakah 6 harakat pada bacaan tadi? Jawabnya pada dha. Kemudian perempuan sedar tak? Lepas kita buat 6 harakat, kita kena beratkan bacaan pada huruf lam. Dan beratkan bacaan pada lam itu namanya musaqqal. Terima kasih. Jadi faham tak apa nama hukum mat ni? Mat lazim, kalimi, musaqqal. Alhamdulillah. Sekali lagi diulang dengan Ustaz baca. Ad-dallin. Jangan lupa, ad-dallin ni tiap-tiap hari dok kita baca dalam surah Al-Fatihah kita ayat yang ke-7. Okey, teruskan yang kedua, Al-Haqqah, 1, 2 mula. Betul juga. Nombor 3, dhallan, baca. Okey, dha tu 6 harakat tuan. Dhallan, sebut. Ketiga-tiga contoh kalimat tadi nama hukumnya apa? Mat lazim, kalimi, musaqqal. Puan-puan tahu tak apa persamaan bagi ketiga-tiga contoh kalimat tadi? Adalah huruf matnya sama. Huruf matnya apa? Semua tiga-tiganya alif. Dhallin alif, al-haqqah alif, dhallan pun alif juga. Tahniah. Seterusnya, puan-puan tahu tak bahawa mat lazim kalimi musaqqal juga menggunakan huruf waw sebagai huruf matnya. Contoh, ta'murun ni baca. Jaga elok-elok. Dekat situ ada nun sabdu kan? Nun sabdu dengan huruf lain bersabdu berbeza dari segi bacaannya. Kalau nun sabdu, puan-puan kena bunyi ghannah. Bunyi apa puan? Ghannah tu dengung ji. Maksudnya kita kena dengungkan bunyi sengau 2 harakat. Tengok saya baca. Ta'murun ni. Sebut. Pandai. Ingat tak berapa harakat semuanya? Ru tu 6 harakat. 2. Ni. Total. Apa lah 8 pula? 10 harakat perempuan. 6, 2, 2, 10 lah perempuan. Jangan salah kira perempuan. Allahu Akbar. Jadi itulah ceritanya perempuan. Sekali lagi diulang. Perempuan, nanti ni tak lama lagi nak Ramadan ni. Mesti kita berniat, berazam dan berusaha untuk nak khatam Quran kan? Maka nak tak nak perempuan kena baca surah ni. Surah Az-Zumar ayat 64. Tengok. Ta'murun ni. Sebut. Ingat tak bunyi en 2, bunyi ni 2 harakat. Jadi total harakatnya dalam kalimah ini adalah 10 harakat. Dan puan-puan tahu tak huruf matnya apa kat situ? Waw besar. Dekat ru tu kan ada waw kan? Itulah huruf matnya. Okey, pandai. Seterusnya surah Al-An'am ayat 80. Kali ini ada 2 hukum mat lazim. Atuha 1, ju 1 lagi. Mana yang kedua? Maksudnya di sini ada 2 mat lazim.
pada ayat ataupun kalimah ini. Ready? 1, 2, mula. Atuha. Ada beza bacaan antara atuha dengan ju. Di mana atuha tu, lepas kita baca 6 harakat, puan-puan terus bunyi jim. Tapi dengan syarat kita beratkan bacaan. Tetapi beza dengan ju. Ju lepas 6 harakat, puan-puan kena dengung pada nun sabju. Tengok saya baca. Atuhajjunni. Sebut. Tahu tak dalam kalimah ni berapa harakat semua? 6, pada ha tu 6, ju 6, lepas tu dengung 2, lepas tu ni 2, total 16 harakat. 1 nafas. Kalau yang di atas 10 harakat aja, yang bawah ni 16 harakat 1 nafas. Dan puan-puan tidak ada istilah berhenti di tengah-tengah sebab ini namanya satu kalimah. Puan-puan sekali lagi diulang. Atuhajjuni, 1, 2, mula. Ajun. Alhamdulillah. Jadi ada berapa mak lazim kalimi musaqqal? 2. Dekat mana? Ha dengan ju. Kalau dekat ha, huruf mat lazimnya apa? Alif. Kalau ju, huruf mat lazimnya apa? Waw ke ya? Dekat ju tu apa huruf matnya? Wow, alhamdulillah. Terkejut kadang-kadang Ustaz dengar salah dengar ni. Allah. Wallahu a'lam. Puan-puan, inilah ceritanya. Mudah-mudahan tuan-tuan faham. Nanti puan, bila sampai bulan Ramadan, bila kita nak start tadarus Al-Quran sama ada cara individu ataupun beramai-ramai, mesti puan-puan akan melalui baca surah Al-An'am ayat 80. Maka itulah kaedah bacaan. Tapi puan-puan, sekiranya kita lupa, Ustaz, sampai bulan Ramadan saya ni asyik lupa, Ustaz, macam mana? Puan-puan cepat-cepat ambil gambar. Ambil gambar, hantar kat Ustaz. WhatsApp personal dengan saya. Tanya kat Ustaz. Ustaz, minta maaf ganggu Ustaz. Boleh tak dengarkan bacaan kalimah yang saya ambil gambar ni? InsyaAllah, saya rakam suara saya dengarkan kepada tuan-tuan. Mungkin puan-puan boleh follow, boleh ikut apa yang saya baca. Ya. Jadi puan-puan, ini kemudahan saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan selaku pelajar saya lah. Alhamdulillah. Ada setengah ustaz atau puan-puan tak boleh dikacau. Ataupun sibuk, busy. Tak ada masa kita nak WhatsApp dengan ustaz-ustaz tu puan-puan. Tapi dengan saya insya-Allah mudah-mudahan kalau puan-puan, kalau ustaz kebetulan bukan imam, saya tak ada kerja apa, puan-puan saya akan jawab WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah seberapa segera yang boleh. Okey, seterusnya puan-puan. Tadi settle mak lazim kalimah musaqqal. Kalau orang tanya, anak cucu tanya, mak lazim kalimah musaqqal ni banyak ke dalam Quran? Banyak ke? Jawabnya tak banyak tapi ada. Tak banyak tapi ada. Bila tak banyak tapi ada, maka kita kena standby jugalah untuk membacanya dengan betul. Ya, insya-Allah. Okey tuan-tuan, tapi jangan tidak tahu. Walaupun tidak banyak mak lazim musaqqal dalam Quran, tapi rupa-rupanya tiap-tiap hari kita baca. Kat mana? Waladhdallin dalam surah Al-Fatihah. Okey, lulus. Seterusnya, saya nak dengar pula mak lazim kalimi mukhaffaf. Puan-puan, contohnya ada berapa? Satu je dalam Quran, iaitu pada kalimah Al-Ana, surah Yunus 5191. Ready? Sedia? 1, 2, mula. Baca. Sama-sama je bacaan tuan-tuan perempuan. Macam tak berapa. Macam dah habis bateri bacaan tuan-tuan perempuan ni. Okey puan-puan, sekali lagi saya bagi peluang. Kali kedua. 1, 2, mula. Ingat, jangan terus bunyi lam. Jangan terus bunyi lam. Sebaliknya kata ulama, kamu pergi sebut A dulu. A tu nak baca berapa harakat? Tengok. Sebut dulu. Cukup tak 6 harakat? Dah cukup, baru sebut lam. Nak sebut lam guna apa? Ujung lidah. Ujung lidah ke mana? Angkat ke atas perempuan. Tu sebab tadi jari ustaz tunjuk macam ni supaya perempuan angkat ujung lidah ke atas.
Selagi tak angkat, maka tak bunyilah huruf lam tu puan. Ya, tengok ni saya baca. Al-ana. Sebut. Alhamdulillah, tetapkan iman bacaan tuan-tuan perempuan, itulah bacaan sampai ke hari kiamat nanti. Tak ada bacaan lain tuan-tuan perempuan ya. Mudah-mudahan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, itulah dua kisah, dua jenis mat lazim di bawah kalimi. Satu yang pertama dinamakan musaqqal, yang kedua mukhaffaf, yang kita dah ulang kaji pada minggu sudah. Apa kata kita teruskan dengan 14.3 di bawah tajuk mat lazim harfi musaqqal. Sebut. Dan mat lazim harfi mukhaffaf. Okey, jadi saya bagikan kepada dua. Dekat sini 14.3 mat lazim harfi musaqqal dulu ya, musaqqal dulu. Okey, tuan-tuan perempuan, apa makna mat tadi? Panjang. Lazim, wajib, harfi, huruf rahsia tahu di awal surah, manakala musaqqal berat. Okey, untuk mat lazim harfi musaqqal itu berat. Berat di sini merujuk kepada apa tahu? Adanya idgham dan ghunnah pada bacaan. Adanya idgham dan ghunnah pada bacaan. Okey, baik tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bagaimana nak mengenal mat lazim harfi musaqqal? Jawapannya begini. Rupa-rupanya setelah saya semak rujuk pada buku-buku tajwid, dalam Quran nanti mat lazim harfi musaqqal ni hanya ada 4 contoh saja. Berapa contoh? 4 contoh. Baik, tapi sebelum tu mari kita tengok cara mengenali mat lazim harfi musaqqal. Tengok baca nota ustaz, berlaku pada huruf-huruf rahsia di awal surah tertentu saja. Terdapat hukum idgham dan ghunnah dalam bacaan. Tengok tak? Ustaz tulis dekat situ, adanya idgham dan ghunnah pada bacaan. Kemudian hanya terdapat 4 contoh. Sebut. Okey, kita tengok contoh yang pertama dulu. Contoh yang pertama pada gabungan huruf alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Okey tuan-tuan, macam mana nak baca? Okey, kata ulama, macam mana nak baca? Pertama, kamu jangan baca huruf ini mengikut baris. Sebab huruf ni semua tak ada baris. Betul tak ada baris? Sebab dulu pernah saya dengar ada yang baca alama. Apa pula alama pula perempuan? Tak boleh baca alama sebab di atas alif, lam, mim ataupun lam dengan mim ni, ini bukan baris. Ini namanya tanda pemanjang. Jadi perempuan tak boleh baca dengan baris. Satu. Yang kedua, kata ulama, kalau kamu nak baca huruf-huruf ni, kamu kena eja dulu. Boleh eja tak? Sila eja alif. Sudah. Eja alif. Alif apa? Alif lam fa perempuan. Allahu akbar. Alif lam fa. Alif lah perempuan. Ya Allahu akbar. Alif lam fa alif. Betul? Perempuan, dalam ejaan kita ni ada tak huruf mat? Ada huruf mat tak? Ada huruf mat tak? Tak ada. Mana ada huruf mat? Alif lam fa tak ada huruf mat. Maka itu sebab ulama kata kamu sebut alif tu jangan ada harakat. Kamu sebut alif. Dah sudah. Jangan alif. Jangan perempuan. Ataupun alif. Panjang pula alif tu. Tak boleh perempuan. Atas sebab dalam ejaan tiada huruf mat pada dia. Betul tak? Maka kita sebut sekali lagi. Alif. Maka tak ada harakat pada alif. Ataupun ada setengah ulama kata alif tu satu harakat. Tapi biasa satu harakat orang tak kira perempuan. Tengok saya buat ni. Alif. Kan satu harakat biasa tu kita tak kira. Kita sebut sekali saja. Okey puan. Seterusnya huruf yang kedua huruf apa? Lam. Okey, eja sekali lagi. Lam. Ustaz kata eja. Apa dia? Alif lam? Lam, alif, mim. Perempuan dah lama dah tak ngeja Ustaz. Allahu akbar. Dah lama kami tak ngeja, maka inilah ejaannya. Lam, alif, mim, lam. Sebut. Itulah eja lam. Lepas tu eja apa pula? Huruf mim. Eja mim pula. Mim, ya, mim. Okey, jadi dekat sini,
alif sebut satu harakat ataupun tak ada harakat pada dia. Tetapi apabila sebut lam, oleh kerana ada tanda pemanjang, maka nilai harakatnya di sini 6. Nilainya berapa harakat? 6. Manakala di tengah-tengah ni ada satu hukum. Namanya idgham syafawi. Maka puan-puan kena dengung. Kena dengung kat sini 2 harakat. Kemudian baru sebut mim 6 harakat. Jadi 6, 2, 6. Total 6, 2, 6, 14 harakat satu nafas. Tengok saya baca. Alif lam mim. Ikut. Baik. Persoalannya, kenapa lam dengan mim ni panjang? Sebab bila kita eja, dia ada huruf mat. Nampak tak? Lam, alif, mim, lam. Betul? Apa huruf matnya? Itu sebab dia panjang. Lagipun di atas lam tu ada tanda pemanjang. Maka setiap satu tanda pemanjang, nilainya 6 harakat. Kemudian mim ni, kenapa dibaca panjang? Sebab bila kita eja, mim, ya, mim. Ada huruf ya tak? Huruf mat? Ada. Maka di sini dibaca panjang, tapi harakatnya berapa? 6. Sebab di atasnya ada tanda pemanjang. Maka totalnya berapa harakat semua? Tetapi jangan lupa, di tengah-tengah ada hukum idgham syafawi. Apa jumpa apa jadi idgham syafawi? Mim mati jumpa mim. Maka itu namanya idgham syafawi. Dah belajar dulu kan? Masa tajuk tahap 1 dengan Ustaz. Sekali lagi diulang bacaan. 1, 2, mula. Dan ingat, alif lam mim ini berada pada 6 surah. Di awal 6 surah. Pertama sebut, surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajadah. 6 surah ni mesti di awalnya ada alif lam mim. Maka cara bacaannya sama ke tak sama? Semua sama belaka. 6 surah tadi semua sama bacaannya. Apa yang Ustaz ajar tadi, baca sampai ke hari kiamat. Tak berubah bacaannya. Jangan pula tahun ni kita baca alif lam mim tadi, tahun depan alamak, tak boleh perempuan. Kena sama je bacaannya, tak berubah ya. Okey, setakat ni faham ke tidak ni? Faham ke tidak apa nama hukum ni? Mak lazim harfi musaqqal. Sebab apa tahu? Sebab apa namanya mak lazim harfi musaqqal? Sebab dalam bacaan kita ada hukum idgham. Ni, idgham, nampak tak? Idgham syafawi. Dan ada unsur gunnah pada bacaan. Gunnah tu apa? Dengung pada bacaannya. Okey, contoh yang kedua. Melibatkan alif lam mim ra. Tengok ni. Alif lam mim ra. Okey, puan-puan. Kali ini berapa huruf? Kali ini 4 huruf. Atas 3. Ini 4. Jadi puan-puan, jangan fikir payah-payah. Nak tahu berapa harakat, kata ulama, kamu kena eja. Jadi ejaan alif macam mana tadi? Alif lam fa. Eja alif. Alif lam fa. Alif lah. Betul? Alif lam fa. Alif. Eja lam. Lam alif mim lam. Eja mim. Mim ya mim. Jadi, bukankah alif lam mim ni sama macam di atas? Papan kopi ke bawah. Kopi ke bawah maksudnya ikut bacaan macam di atas tadi. Cuma, tuan-tuan tambah ra di hujung ni. Jadi macam mana nak tahu bacaan ra ni? Eja ra. Ra alif. Ra alif, ra betul. Dan puan-puan nampak tak? Ra alif, ra huruf matnya alif. Maka ulama kata satu alif 2 harakat je. Maka sebutlah ra tu 2 harakat, sebut ra. Dah habis. Jangan terlajak 6. Kenapa tak boleh 6 Ustaz? Sebab dekat ra ni tak ada tanda ni. Tak ada tanda pemanjang. Jadi yang ada tanda pemanjang dia boleh baca 6. Kalau tak ada biasanya baca 2 ataupun tak ada harakat pada dia. Jadi puan-puan, apa kata, yang ni dah tahu bacaannya, masukkan ra saja. Jadi gabungan huruf-huruf ini membawa kepada harakat berapa? 6, 2, 6, 2. Dan puan-puan tahu tak, 2 harakat yang ra ni namanya MAH. Namanya apa? MAH, merujuk kepada mad asli harfi. Sebut. Jadi total harakat berapa? 6, 2, 6, 2.
16 harakat. 16 harakat satu nafas. Tengok saya baca. Alif lam mim ra. Sebut. Ingat, hanya antara lam dengan mim saja kena dengung. Antara mim dengan ra tak boleh dengung. Kenapa tak boleh dengung, Ustaz? Eja. Macam mana eja mim? Mim ya mim. Nampak tak? Dekat sini mim mati jumpa dengan ra, maka membawa hukum izhar syafawi. Maka boleh dengung ke izhar syafawi ni? Tak boleh dengung. Itu sebab mim ra. Sebut. Tak ada bunyi dengung. Jangan mim ra. Salah perempuan. Kalau gitu bacanya confirm salah. Sebab bila kita eja, mim mati jumpa ra, hukumnya izhar syafawi. Okey. Seterusnya, setakat ni contoh yang kedua ni okey ke? Sekali lagi, cuba sekali lagi Ustaz dengar. 1, 2 mula. 16 harakat. 1, 2 mula. Pastikan sebut ra sampai habis perempuan ya. Jangan tenggelam suara terus tak bunyi ra perempuan. Kena bunyi ra 2 harakat ya. Dan perempuan, syukur alhamdulillah pasal alif lam mim ra ini hanya pada surah apa tu? Surah Ar-Ra'd ataupun surah Ar-Ra'du. Satu je lah dalam Quran. Maka sampai bila-bila itulah bacaannya perempuan ya. Okey, seterusnya contoh yang ketiga alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Okey, saya tulis kat sini ya. Supaya perempuan nampak lebih jelas. Alif lam mim sad. Okey. Kali ini berapa huruf? Berapa huruf ni? 4 huruf. Tetapi kena ingat ada 3 huruf ni yang ada tanda pemanjang. Maka perempuan bacalah huruf-huruf ini dengan 666. 666. Tapi kena ingat, bukan itu saja. Puan-puan nak tahu ada hukum dengung ke tidak, kena eja. Jadi sekali lagi kita eja. Eja alif, alif lam fa. Alif lam fa. Alif. Eja lam, lam alif mim lam. Eja mim, mim ya mim. Eja sad, sad alif dal. Jadi bila kita eja, perhatikan di sini sudah tentu ada hukum. Idgham syafawi. Dekat sini ada hukum izhar syafawi. Beza tak bacaan idgham syafawi dengan izhar syafawi? Beza. Idgham ni dengung, masuk serta dengung, masukkan bacaan dan dengung pada syafawi ini kebibiran. Kebibiran maksudnya kena dengung pada bacaan nanti sebab melibatkan 2 huruf yang sebutannya di bibir. Manakala yang ni jangan dengung, izhar, nanti terang jelas. Jadi total harakatnya berapa kat sini? Kat sini 2 dengung, yang ni tak dengung, sad itu 6. Total berapa harakat semua? 20 harakat satu nafas. Tengok saya baca. Alif lam mim sad. 1, 2 mula. Alhamdulillah. Jadi perempuan, saya doakan mudah-mudahan cukuplah nafas 20 harakat. Kalau tak cukup, perempuan lajukan sedikit bacaan. InsyaAllah cukup 20 harakat. Dan perempuan, alif lam mim sad ini berada pada surah mana? Al-A'raf saja. Kalau perempuan rajin baca surah Al-A'raf, maka di awal surah itu ada alif lam mim sad. Dan cara bacaannya seperti mana yang Ustaz ajar tadi lah. Okey, seterusnya yang terakhir, ta sin mim. Ta, yang keempat ni ta sin mim. Okey, perempuan berapa huruf kali ni? Kalau atas 4, yang ni 3. Ta sin dengan mim. Okey, macam mana nak baca? Eja. Macam mana eja ta? Ta alif ta. Sin. Sin ya nun. Eja mim. Mim ya mim.
Jadi kita tengok, ada hukum tajwid tak? Ada hukum dengung tak pada bacaan? To mesti dibaca 2 harakat je. To sebut cukup. Namanya apa? Mad asli harfi. Ini 2 harakat, namanya MAH. Manakala sin kat sini kena baca 6 harakat. Dan apakah huruf mad yang ada pada sin? Huruf ya. Ni dah huruf mad dia. Maka sin tu kita baca 6 harakat. Tengok. Sin. Baik. Sebelum masuk mim, tuan-tuan kena bagi hukum ni dulu. Nun mati jumpa dengan mim. Apa namanya? Idgham ma'al ghunnah. Mujur ada pelajar yang ingat ya. Alhamdulillah. Idgham ma'al ghunnah. Jadi nanti kena tutup bibir. Ikutlah. Puan-puan, kalau puan-puan tak ikut, macam mana Ustaz nak tahu bunyi tu betul tak betul? Puan-puan kena ikut Ustaz. Minta maaf Ustaz, termenung. Iklan. Tadi tu iklan namanya. Allahu Akbar. Jadi puan-puan, kat tengah ni, dengunglah 2 harakat. Lepas tu baru kita bunyi mim 6 harakat. Jadi total berapa semua ni? 16 harakat juga ya. 16 harakat. Puan-puan, cara bacaannya begini. Tengok. Tasim mim. Ikut. Yang puan-puan duk baca, tadi tu hukumnya apa? Idgham ma'al ghunnah tu Ustaz dah tulis. Dan puan-puan tahu tak? Nun mati ni masuk dalam mim. Maka itu sebab kita kena tutup bibir. Itu sebab hukumnya idgham ma'al ghunnah di situ. One more. To tadi mad apa? Mad asli harfi. 2 harakat sebut. Tasim mim. Ikut. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan itulah bacaan puan-puan sepanjang hayat kita. InsyaAllah kita yakin setiap huruf yang dibaca tadi mendatangkan pahala kepada kita. Nabi janjikan, Nabi sebut apa tahu? 1 huruf kita baca nanti pahalanya 10 pahala kebajikan. Berapa huruf dibaca tadi? Berapa huruf? Tosin mim? 3 huruf. Kalikan dengan 10 bermakna 30 pahala kebajikan sekali baca. Kalau 3 kali baca sudah jadi 90 pahala kebajikan. Kalau berkali-kali lagi baca, banyaklah pahala yang kita dapat. Tapi kena ingat, bacaan yang dapat pahala hanya bacaan yang bertajwid. Kalau puan-puan ikut suka hati Ustaz, saya rasa saya nak baca to sama. To sama. Kalau to sama, tak dapat pahala lagi. Itu pasal apa? Bacaannya tidak menepati kaedah yang ditetapkan dalam syarak kita. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, nampak tak berapa contoh kat sini? 4. Keempat-empat contoh namanya hukum harfi musaqqal. Terima kasih. Pegang sampai bila-bila sepanjang hayat kita. Dan puan-puan, walaupun nota ustaz ni tak lawa, puan-puan ala kadar je pakai laminate macam ni kan. Tapi kalau puan-puan rajin tengok lama-lama, kita akan dapat ilmu puan-puan. InsyaAllah. Dan puan-puan saya benarkan bawa nota ni ke mana-mana. Puan-puan nak pergi umrah ke nak pergi mana-mana pun, bawa nota ni sebagai rujukan. Tak berat pun. Dan puan-puan boleh selitkan pada Quran, pada buku masing-masing. Cuma Ustaz nak ingatkan, nota Ustaz ni ada ayat Quran. Maka puan-puan jangan terduduk, dipijak ataupun tertinggi. Ya? Puan-puan pastikan letak di tempat yang selamat. InsyaAllah. Okey, selesai mad lazim harfi musaqqal. Mari kita tengok mad lazim. Mad lazim harfi. Okey, kat sini kita 14.4. Mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Puan-puan tahu tak? Mad lazim harfi mukhaffaf ni, mukhaffaf itu maksudnya ringan. Okey, kata ulama, mad ini terbagi kepada 2. Terbagi 2 kepada 2 jenis. Ataupun 2 kategori. Yang pertama, tiada idgham dan tiada ghunnah. Apa maknanya? Tiada idgham, tiada ghunnah. Tidak masuk, tidak dengung.
tidak masuk dan tidak dengung pada bacaan. Okey, apakah contohnya? Puan-puan jangan khawatir, jangan kita nak mencari lagi melainkan 7 contoh. Terdapat hanya 7 contoh. Seperti mana yang Ustaz tulis dalam nota Ustaz. Yang pertama adalah pada contoh Hamim. Nampak tak Hamim? Okey, puan-puan nampak nota Ustaz ni sebelah kanan sekali. Cuba sebut Hamim. Ewah, senangnya baca perempuan. Puan-puan dibaca dengan harakat yang betul. Kenapa puan-puan ikut Ustaz baca macam tadi tu? Ustaz kata cuba baca Hamim, maksudnya baca dengan bertajwid, puan-puan, ya. Bukankah kita tengah belajar tajwid ni, puan-puan? Puan-puan jangan macam bunyi bersembang pula Hamim. Macam sembang pula bunyinya. Okey, tak apa, salah faham. Okey, tengok ni. Puan-puan, ya. Allahu Akbar. Mujurlah kita ada kelas ni, Puan-puan, tengok ni berapa huruf? 2 huruf. Setiap huruf itu ada harakatnya tersendiri. Macam mana nak tahu harakat? Eja. Macam mana eja ha? Ha alif ha. Maknanya dekat sini hukumnya sekadar 2 harakat. Ini 2 harakat. 2 harakat yang diberi nama sebagai MAH. Faham? Cuba sebut. Ha. Stop, 2 harakat. Seterusnya apa lagi? Mim, eja mim. Mim ya mim. Mim ya mim ya. Maka di sini nilai harakatnya oleh kerana dia ada tanda pemanjang, maka kat sini 6 harakat. Jadi 2 campur 6, 8 harakat 1 nafas. Tengok. Hamim. Ikut. Barulah sempurna bacaannya, betul bacaannya. Kalau puan-puan masuk tilawah kan, baca macam tadi dapat markah. Alhamdulillah. Tapi kalau puan-puan baca Hamim, confirm tak dapat markah, puan-puan. Silat-silat kena tolak markah. Sebab apa? Bacaannya tidak sempurna. Okey. Jadi puan-puan jangan lupa tahu, Hamim ni ada pada 6 surah juga dalam Quran. Cuba sebut nama surahnya. Surah Ghafir, Fussilat, Al-Ahqaf, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah. Alhamdulillah. Siapa suka baca surah ni, maka di awalnya mesti ada Hamim. Dan cara bacaan ni seperti mana yang Ustaz ajar lagi tadi, ya. Sekali lagi diulang, tengok ni. Hamim. Sebut. Persoalannya, perlu tak kita dengung kat sini? Kenapa tak perlu? Tak ada apa-apa hukum, tak ada hukum idgham, tak ada ghannah pada ejaan kita di sini. Tak ada idgham. Puan-puan tak boleh kata, Ustaz, kat sini idgham mak al-ghunnah. Mana ada idgham mak al-ghunnah? Ustaz, ni idgham syafawi pun tak ada juga. Jadi tak ada hukum apa. Maka itu sebab Hamim tu disebut selalu begitu saja tanpa ada unsur idgham, tanpa ada unsur ghannah. Apa makna idgham? Maksud apa dia ghannah? Dengung. Dia tak ada masuk, tak ada dengung pada bacaan. Sekali lagi last, Ustaz nak dengar. Hamim. Alhamdulillah, cemerlang. Bawa bacaan ni sampai bila-bila. Okey, 1. Dia ada berapa contoh? 7 kan? Okey, contoh pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, alif lam ra. Alif, tengok ya, Ustaz eja dulu. Alif lam ra. Okey. Puan-puan berapa huruf? 3 huruf. Jadi kalau nak tahu ejaannya, nak tahu berapa harakat, kita eja. Macam mana eja alif? Alif lam fa. Alif. Eja lam. Lam alif mim lam. Eja ra. Ra alif ra. Jadi puan-puan, pada ejaannya inilah dia. Puan-puan nampak tak? Huruf mana yang kena ada baca panjang? Huruf mana yang dibaca panjang? Lam dengan ra sahaja. Lam dengan ra. Sebab dekat lam ni ada huruf alif. Dekat ra ni ada alif. Dekat sini tak ada huruf mat. Ini ada. Maka nilai harakatnya berapa? Lam tu 6, ra itu 2. Dan 2 itu dibaca dengan MAH, mat asli harfi pada ra. Ya? Jadi total 8 harakat juga. Tengok saya baca. Alif, alif tak payah kira. Alif lam ra. Sebut.
Senang sangat bacanya perempuan. Selama ni kami baca gitulah Ustaz. Alhamdulillah. Cuma selama ni mungkin kita tak tahu kenapa dibaca begitu. Kalau perempuan nak tahu bacaannya bagaimana, perempuan kena kena eja begini. Baru kita tahu kaedah bacaannya. Ya. Okey, seterusnya. Contoh yang ketiga. Tapi sebelum tu, cuba kita sebut surah-surah yang ada alif lam ra. Sebut. Surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr. 6 surah ni ataupun 5 surah ini mesti dimulakan dengan alif lam ra. Seterusnya contoh yang ketiga, Yasin. Baca sendiri. Puan-puan pastikan ya tu hanya sekadar 2 harakat. 2 harakat yang disebut sebagai MAH. Manakala sin 6. 6 harakat. Okey. Puan-puan, macam mana kita nak tahu harakat ni? Ulama suruh kita eja. Macam mana eja ya? Ya alif, ya sin. Sin, ya, nun. Jadi, jelas kat sini, ya tu 2, sin tu 6. Kat mana mak lazimnya Ustaz? Mak lazimnya pada huruf sin tadi, di mana kita baca 6 harakat. Ya. Tapi ya ni namanya MAH, mad asli harfi. Tengok saya baca. Yasin. Sebut. Pastikan bibir jangan tutup. Kalau puan-puan baca Yasin, bermakna sudah jadi huruf mim kat ujung. Sedar tak bahawa bila eja sin, sin ya nun. Huruf yang ujung apa je? Huruf nun. Nak sebut nun tak payah guna bibir. Bibir tu simpan. Tak payah guna perempuan. Tengok saya buat. Yasin. Betul lah tu. Yasin sudah tentu berada di awal surah Yasin lah. Manakala contoh yang keempat, Tasin. Baca tu. Senang. Macam tadi juga, cuba tukar huruf. Kalau ni ya, ini ta. Jadi macam mana je ta? Ta alif ta. Ta alif ta sin. Sin ya nun. Jadi, ta ini kata ulama 2 harakat. MAH. Manakala sin itu 6 harakat. Jadi 2 campur 6, 8 harakat. Tengok. Tasin. Sebut. Pandai. Seterusnya nombor 5 adalah sebutan sad. Nombor 5 itu sad saja. Okey puan-puan, macam mana nak baca ni? 1, 2 mula. Sad. Cuba eja sad. Sad alif dal. Sad alif dal. Sad alif dal. Sad alif dal. Tengok ni. Bila eja sad, bukankah di ujung tu ada dal? Dal tu mati kan je? Maka kita kena melantur sikit je. Tengok ni. Sad, tapi sad itu kena baca 6 harakat. Sad. Dan huruf ni satu je pada surah Sad lah. Di awal surah Sad adalah huruf Sad itu. Okey. Seterusnya Qaf. Baca ni Qaf. Ustaz, macam mana kita nak tahu ada mat ke tidak? Kita eja. Macam mana eja Qaf? Qaf alif fa. Tengok ni. Bila Qaf alif fa dieja, maka huruf matnya ada kat situ. Alif. Maka panjanglah. Macam mana nak tahu berapa harakat? Tengok ada tanda pemanjang tak? Ada. Maka nilainya 6 harakat. Tapi andai katalah tak ada tanda pemanjang, maka nilainya sekadar 2 harakat. Andai katalah, tapi tak ada dalam Quran begini ya. Dalam Quran mesti ada tanda pemanjang. Okey. Qaf. Alhamdulillah. Boleh buat 6 harakat. Tetapi puan-puan kena ingat, jangan melantun. Jangan macam di atas. Macam di atas melantun sebab ujungnya huruf dal. Yang ni ujungnya huruf fa. Puan-puan jangan pula Qaf. Ada bunyi fa pula puan-puan. Jangan ya, jangan baca begitu. Okey. Tahniah. 6. Contoh yang terakhir iaitu huruf nun. Sila sebut nun. Kalau nak tahu berapa harakat eja. Macam mana eja nun?
Nun, waw, nun, nun. Dan puan-puan perhatikan ada waw kan? Waw ni adalah huruf mat pada dia. Dan oleh kerana dekat nun tu ada tanda pemanjang, maka nilainya 6 harakat. Dan tidak ada dengung. Nun. Alhamdulillah. Nun berada di awal surah apa? Mana ada surah Nun kat situ? Surah Al-Qalam. Surah apa puan? Surah Al-Qalam. Kalau Sad dengan Qaf tadi, surah Sad dengan surah Qaf. Tapi yang ni surah Al-Qalam. Maka tuan-tuan boleh tak kita baca sendiri di rumah 7 contoh ini dengan bacaan yang betul? InsyaAllah. Cuma masalah kita ni ingat tak ingat je. Jadi siapa yang tak ingat, nanti kalau tiba bulan Ramadan, puan nak baca surah Al-Qalam. Tak tahu nak baca nun macam mana. Nak baca nah ke nak baca nun, macam berapa harakat. Ambil gambar, hantar kat ustaz, nanti saya tunjukkan cara bacaan. Boleh? InsyaAllah. Terima kasih puan-puan. Puan-puan setakat ni faham ke tidak ni kategori 1? Ni kategori 1. Tiada idgham, tiada ghunah. Bagaimana dengan kategori 2? Kategori 2 pula adalah, kata ulama, tiada idgham tetapi ada ghunah. Maksudnya apa? Maksudnya tiada masuk, tidak masuk, tetapi ada dengung. Dan dengung yang puan-puan baca saat lagi, kata ulama, adalah mengikut hukum ikhfa' hakiki. Ikhfa' apa puan? Ikhfa' hakiki. Baik. Tuan-tuan puan, contohnya hanya 2. Terdapat 2 contoh sahaja. Kat mana? Yang pertama pada surah Maryam. Betul tak? Surah Maryam tu kat situ? Kaf, ha, ya, ain, sa. Betul. Surah Maryam, di awal surah Maryam. Kaf, tengok ya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Okey. Puan, sekarang ni Ustaz nak tanya, ada berapa huruf kat sini? Ada berapa huruf? 5. Kaf, ha, ya, ain, sad. Mari kita eja. Eja kaf. Kaf, alif, fa. Kaf. Eja ha. Ha, alif. Eja ya. Ya, alif. Eja ain. Ain, ya, nun. Ain, ya, nun, ain. Eja sad. Sad, alif, dal. Bila kita eja, puan-puan nampak tak setiap huruf ada huruf matnya. Setiap huruf ada huruf matnya. Sebagai contoh, kaf. Apakah huruf matnya? Alif. Maka di sini harakatnya oleh kerana dia tanda pemanjang, baca 6. Kemudian ha. Apa huruf matnya? Alif. Tapi di atas ha ni tak ada tanda pemanjang kan? Maka puan-puan sekadar baca 2. Yang dinamakan MAH. Kemudian ya, ada huruf matnya tak? Huruf matnya alif. Maka nilainya 2 harakat aja. Pun sama juga MAH. MAH. Manakala ain, huruf matnya ya kat sini. Nampak huruf ya. Dan di atas ain tu ada tanda pemanjang kan? Maka nilai harakatnya 6. Manakala sad pun sama juga, sad, alif, dal, nilai harakatnya 6. Tetapi kena ingat, di tengah-tengah ini, nampak tak antara ejaan ain dengan sad, ada nun mati jumpa dengan sad. Hukumnya ikhfa' hakiki. Sebut? Puan-puan, dah belajar belum hukum ni? Dah belajar dulu Ustaz, masa tajuk tahap 1. Ustaz ajar kami ikhfa' hakiki itu hukumnya dengung. Jadi mari kita buat praktikal. Okey, masa saya belajar dulu, saya buat praktikal macam mana tau? Kita sebut kaf haya dulu. Okey, tengok saya baca. Kaf tu berapa harakat? 6 harakat. Tengok ya saya baca. Kaf haya. Sebut. Hai. Jangan putus nafas. Satu nafas. Jangan curi nafas di tengah-tengah. One more. Kaf. Ha. Ya. Sebut. Cemerlang. Berapa harakat tadi? 10 harakat. Okey, teruskan. Ain sad pula. Ain 6. Dengung 2. Kat tengah-tengah ni dengung ya puan. Dengung 2 harakat. Saya tulis ya.
Kat sini dengung 2 harakat. Dengung ya. Dengung tu 2 harakat. Maka lepas tu baru sebut sad 6 harakat. 6 campur 2 campur 6 14 harakat. Tengok. Ain sad. Cuba. Alhamdulillah. Tapi kena ingat, bacaan tadi kena sambung. Kaf haya kena sambung dengan ain sin ain sad. Baru puan-puan sempurna bacaannya. Tengok, bermakna totalnya berapa harakat tu? 24 harakat, 1 nafas. Tengok saya baca. Kaf haya ain sad. 1, 2 mula. Berhati-hati antara ain dengan sad. Cuba praktikkan yang itu saja. Tengok. Ain sad. Sebut. Jadi bila kita combinekan semuanya, total 24 harakat. Tengok saya baca sekali lagi ya, dengar. Kaf ya ain sad. 1, 2 mula. Alhamdulillah. Saya doakan puan-puan ada kemampuan, ada keupayaan untuk membaca huruf-huruf ini. Puan-puan nampak tak? 5 huruf aja tapi harakatnya sampai 24 harakat. Cuma kalau misalnya tak sampai, saya pernah terbaca dalam kitab-kitab tajwid, ada ulama membenarkan ain dengan sad ni boleh kurangkan kepada 4 atau 5 harakat. Boleh dikurangkan. Tapi kaf ini still 6 harakat, tak boleh kurang. No discount. Jadi kalau ain dengan sad ni puan-puan ambil 4 harakat, saya rasa boleh cukup nafas. InsyaAllah. Tapi bacaan yang sempurna, yang paling sempurna adalah 6-2-2-6-2-6. 24 harakat 1 nafas. Okey, seterusnya yang terakhir. Tapi kena ingat ya, huruf-huruf ini hanya berada di awal surah Maryam sahaja. Okey, huruf yang berikutnya pula Hamim. Hamim tengok ya. Lepas tu Ain, Sin, Qaf. Okey, puan-puan. Yang ni berada di surah mana ni? Hamim, Ain, Sin, Qaf. Surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, bukan Syu'ara ya, Syura. Ya. Ayat 1 dan 2. Okey, macam mana nak baca Hamim? Bagus, seperti mana yang kita ajar di awal tadi, Hamim begitulah bacanya. Hamim. Sekali lagi. Manakala Ain Sin Qaf macam mana? Nak lebih confident, lebih yakin, kita eja. Nak tahu ada dengung ke tidak pada bacaan. Okey, Hamim tak perlu eja lah. Puan-puan dah sedia maklum tadi Ustaz dah eja dah di atas tadi. Ni Hamim tadi kan. Okey, sekarang ni Ustaz nak eja Ain Sin Qaf. Ain ya nun Ain. Sin, Sin ya nun Sin. Qaf, Qaf alif fa. Qaf alif fa. Jadi dekat sini tuan, puan, nun mati jumpa sin, nun mati jumpa qaf. Apa nama hukum? Ikhfa hakiki. Maka kena dengung tak? Kena dengung bacaan. Kedua-duanya ikhfa hakiki ya. Ada 2 ikhfa hakiki kat sini. Dua-dua kena dengung. Dan cara nak dengungkan bacaan ikhfa, kita kena sembunyikan sebutan nun mati di sini. Macam mana nak sembunyikan? Hujung lidah kita jangan tekan. Hujung lidah jangan tekan pada gusi. Kalau tekan pada gusi, dia tak jadi sembunyi. Jadi bacaannya gini.
sin qaf. Cuba baca. Jadi dekat sini ain tu 6, dengung tu 2, sin tu 6, dengung lagi 2. Lepas tu qaf 6 harakat. Total 22 harakat kat sini puan-puan. Atas tadi 24, ini 22, kurang sikit lah puan-puan ya. Tapi kena ingat, bacaan hamim dengan ain sin qaf tak boleh sama. Maksud ustaz jangan disambung. Kalau disambung confirm tak cukup nafas puan-puan. Qori dan qari'ah pun tak sambung bacaan. Dia baca satu-satu. Maknanya ha ni 2 harakat, MAH, manakala mim ni 6 harakat. Jadi, lepas habis baca hamim, puan-puan tarik nafas baru sambung kepada ain sin qaf. Okey, sekali lagi saya tunjukkan cara bacaan daripada hamim. Tengok ya, puan-puan boleh ikut bacaan saya. Okey, ready? Hamim. Ikut? Putus nafas, tarik nafas baru. Tengok. Ain sin qaf. Ikut? Alhamdulillah. Puan-puan, maka dengan ini tamatlah sudah perbincangan kita pada hukum mat dan berakhirnya cerita mat lazim harfi tadi, maka tamatlah sudah perbincangan kita. Ustaz, habis itu kami dah merdeka ke hukum mat? Belum merdeka lagi. Selagi kita baca Quran, selagi itulah hukum mat perlu dibincangkan selalu dalam perbincangan kelas kita dan akhirnya nanti tuan-tuan puan-puan boleh praktikkan dalam bacaan. Minggu depan jangan tak datang sebab minggu depan saya nak bagi 2 tajuk yang baru yang puan-puan tak pernah dapat sebelum ini, iaitu yang pertama ustaz nak bagi tahu sebab berlakunya hukum mat 1, yang keduanya ustaz nak bagi carta jadual kategori harakat bagi hukum mat minggu depan insya-Allah ya. Dan minggu satu lagi baru kita pindah kepada hukum yang baru iaitu hukum ra. Okey tuan-tuan puan, mari kita baca Quran, kita cuba praktikan bacaan kita. Mungkin kita akan jumpa mat-mat yang lain, tapi mat lazim harfi mungkin tak akan jumpa pada surah yang kita nak baca ini. Baik, kita sudah baca surah apa? Surah apa? Surah At-Taubah, surah At-Taubah, minta maaf, surah At-Taubah ya. Dan kalau puan-puan tengok dalam list kita ni, tidak ada surah At-Taubah dalam list kita ni, bermakna tidak ada huruf rahsia di awal surah tersebut ya. Okey, ready? Surah At-Taubah ayat 46 ya. Okey, ready? Ikut ustaz baca sama-sama. Oleh kerana puan-puan dah belajar semua hukum mat, maka dengan ini saya bolehlah bersoal jawab kepada tuan-tuan perempuan pada semua hukum mat yang kita belajar. Sila rujuk nota kita lah sekiranya perlukan jawapan. Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah At-Taubah ayat 46. Ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah. Kenapa macam tenggelam suara tu pada la'addu lahu 'uddah. Ulang suara. La'addu lahu 'uddah. Kat situ tadi slow sikit suara perempuan ya. Okey, tak apa, sambung. Walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum.
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Bagus. Sambung sebelah. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Dukum illa khabala. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور panjang tu umur panjangnya hatta jaa al-haqq wa zahara amrullahi wa hum karihun. Perasan tak? Dalam ayat yang kita baca tadi banyak hukum mad arid disukun. Contohnya yang pempanduk wakaf tadi di tengah-tengah ayat perkataan lakal umur. Itu mad arid dah tu. Begitu juga yang terakhir tadi wahum karihun. Itu mad arid disukun dah tu. Bila sebut mad arid disukun berapa harakatnya? 246 harakat. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Okey, hati-hati bila sambungkan bacaan man yaqulu dhalli. Sebut yaqulu. Puan-puan, kalau sambung hamzah bertanda mati itu kena baca. Tahu? Kena baca bacaan. Tapi kalau kita nak mulakan pada hamzah wasal, tuan-tuan hamzah yang mati tak boleh baca. Contohnya perkataan tadilah kalau saya salin semula, perkataan tadi ni ya. Ni tadi. Kalau saya salin semula perkataan ni, kita nak mula kat sini. Sat lagi hamzah mati tak boleh baca. Tadi kita baca, yang ni tak boleh. Kalau kita nak mula kat sini. Siapa tahu nak mula bacaan kat hamzah wasal ni nak baca apa? Baca lah elok-elok. Baca. Tak apalah biar Ustaz baca. Puan-puan kata ulama di sini, kamu kena baca dengan baris bawah. Dan kamu kena baca dengan hukum mad badal. Bacaannya begini, tengok. Idzalli. Kalau nak baca kalimah ini sahaja. Tapi hakikatnya tadi kita baca, kita tak baca ini saja kan, kita sambungkan dengan sebelumnya kan. Maka bacaannya may yaqulu dzalli. Sebut yaqulu. Maknanya kata ulama, bila kamu sambung bacaan, secara automatik hamzah yang mati ini kamu baca. Tapi sekiranya kamu hanya nak baca kalimah ini saja, automatik hamzah yang mati jangan baca. Kamu gantikan kepada huruf ya di bawahnya. Maka dibaca dengan mad badal. Idzalli. Sebut. Kaedah ini sudah Ustaz ajar dalam tajwid tahap yang ketiga.
di bawah kaedah membaca hamzah wasal satu ketika dulu ya. Sama ada kita ingat dengan tidak je. Dan kalimah ni kebetulan tak banyak dalam Quran, satu tu je dalam Quran. Jadi puan-puan berhati-hati membacanya. Jadi tapi saya syorkan bagi kita orang awam, baca sekali lagi ayat tadi, baris yang pertama, wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Man yaqulu dhalli wa la taftinni. Bila dah baca begini, perlu tak kita baca idhalli lagi? Tak perlulah, cuma ini pilihan sekiranya kalau puan-puan nak baca kalimah ini sahaja. Tapi hakikatnya kita tak baca begitu tadi puan ya. Okey, sambung. Ala fil fitnati saqafu. Nati saqafu. Sekali lagi. Ala fil fitnati saqafu. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. In tusibaka hasanatun tasu'hum. Berhenti kat situ. Sambung sebelah. Wa in tusibaka musibah. Yaqulu qad akhadna amrana min qabl. ويتولوا وهم فرحون. Ingat, jangan didengungkan pada kalimah وَيَتَوَلَّوْ وَهُمْ. Lawahum tak boleh dengung sebab kat situ tidak ada nun mati atau tanwin jumpa dengan waw. Yang ada kita nampak waw jumpa waw. Siapa ingat hukum waw jumpa waw? Dua huruf yang sama ni. Idgham mislain ataupun idgham mutamasilain, dan bacaannya dengung tidak? Tidak dengung sebab dia tidak melibatkan nun ataupun mim sabdu. Maka sekali lagi ulang, wa yatawallaw wa hum farihun. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kataballahu lana. Berhenti. Illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Nampak tak kalimah husnayain tadi? Dan ya, dalam ayat ni, dalam kalimah ni ada ya mati. Puan-puan, inilah namanya mak lembut. Mak lembut tu maklin, mana ada mak lain puan-puan. Mak lembut itu adalah maklin. Dan kebetulan harakatnya sama macam man arid li sukun. Betul? Berapa harakatnya? 24 atau 6 harakat. 24, 6 harakat. Pilih salah satu harakat yang dibaca yang ikut kemampuan kita. Sambung.
ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب berhenti. أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا من عنده أو بأيدينا. Kenapa ada yang tak cukup harakat? Indihi itu kan maksilah tawilah, maka harakatnya 4-5, tak boleh buat 2. Kalau 2 nanti jadi maksilah qasirah. Apa hukum baca ustaz kalau saya baca 2 juga? Hukum bacaan kita jadi makruh. Jadi puan-puan tolong elakkan daripada 2 harakat. Cuba ulang. Min indihi au bi aidina. فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم Illa tu bila berhenti hanya sekadar 2 harakat. Namanya mad asli. Kalau berhenti puan ya. Tapi kalau saat lagi kita sambung, kembalikan dia kepada mad jaiz munfasil. Maka kembalikan kepada 4-5 harakat bacaannya. Dengar. Illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا pastikan beza sebutan ghain dengan ra. Lain tau. Au magharatin. Sebut. Apa bezanya Ustaz? Dulu pernah tak kita belajar makhraj huruf kan? Nak sebut ghain dia gunakan kerongkong atas kerongkong. Nak sebut ghain. Nak sebut ra dia hanya guna hujung lidah. Dia tak guna kerongkong. Beza tak? Beza. Jadi ulang suara. Au magharatin. Okay, good. Okay, good. Stand kat situ. Au magharatin au muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Khalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Ha pedas pula. Yajmahun. Pastikan pedas bunyinya perempuan ataupun pastikan tengah-tengah kerongkong bunyi ha pedas tadi. Okey, teruskan. Wa minhum man yalmizuka fi shadaqati fa in u'tu minha radu. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. Ada beza tak perkataan hukum pada atahumullah dengan hasbunallah? Ada beza tak hukum tajwidnya? Biarlah Ustaz jawab. Jawabnya tak ada beza. Samalah hukum perempuan. Kan bukan kedua-duanya nama Allah. Bila diwakafkan macam tadi, maka Ustaz cover dulu mat apa? Arid li sukun, tak ada mat lain tuan-tuan. Allah, maka hukumnya sama ya, iaitu mat arid li sukun. Tetapi kan, puan-puan kalau perhatikan, atahumullah dia ada hukum lain juga tahu, yang kita sebut sebagai alif lam al jalalah. Ingat tak dulu kita belajar kan? Tapi yang ni alif lam jalalah tebal ke nipis? Dua-duanya tebal. Cuba ulang. Atahumullah. Tebal itu. Hasbunallah. Tebal juga. Itu dari segi hukum alif lam jalalah. Tapi kalau orang tanya mat apa, jawablah mat arid li sukun. Okey, teruskan. Ulang sikit. Wa qalu hasbunallahu sayu'ti
يؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Sadaqallahul Azim. Nampaknya dalam ayat yang kita baca, satu mak lazim pun tak jumpa. Tapi mak-mak lain ada tak? Maknanya kita ni tak boleh lari daripada hukum mat. Baca apa saja ayat Quran mesti ada hukum mat. Dan hukum mat yang paling banyak dalam Quran mat apa ya? Mat asli. Selain pada mat asli, tadi Ustaz sebut apa banyak kali tadi? Mat arid li sukun, kan? Jadi teruskan perjuangan kita minggu depan ya. Kita sambung bacaan ayat 60 surah At-Taubah. Dan minggu depan jangan lupa tolong hadir sebab Ustaz nak buat rumusan kesimpulan daripada hukum mat yang kita dah habis ulang kaji. Tahniah kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan minggu depan dapat hadir juga insya-Allah. Mari sama-sama kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.